بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4 baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 4 baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dikehendaki dengan dalil itu, dalil yang wajib atas mukallaf sebagai wajib aini mengetahui itu. Dan dikehendaki dengan dalil itu, dalil yang wajib atas mukallaf sebagai wajib aini mengetahui dalil itu. Apakah dalil? Dalil mana yang wajib atas mukallaf sebagai wajib aini mengetahui itu? Dalil ijmali. Dalil ijmaliyun, yaitu dalil ijmaliyun yang lemah oleh ampunya dalil. Yang lemah oleh ampunya dalil, tuang dalil itulah. Lemah daripada menetap akan dalil dan menghuraikan segala syubhah yang didatang atasnya, atas ampunya dalil. Dan dikehendaki oleh pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani dengan dalil itu, yang mana terdahulunya wajib atas mukallaf sebagai wajib aini mengetahuikan dalil atas tiap-tiap daripada sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Wajib atas mukallaf mengetahui dalil bagi tiap-tiap sifat yang kita duk pegang, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Wajib mengetahui dalil. Dalil manakah yang wajib aini, wajib fardu ain atas mukallaf mengetahui? Dalil ijmali. Dalil ijmali ni dalil secara ringkas, dalil secara borong, dalil secara pendek, dalil secara sepitah lalu, secara ringkas, itu ijmali. Kemudian di hadapan satu laginya dalil tafsili. Dalil tafsili ni dalil terperinci. Jadi fardu ain kepada kita mengetahui dalil ijmal je. Dalil tafsir, dalil panjang lebar tu fardu kifayah. Fardu ain dalil ijmali, yang mana permulaan agama yang wajib atas mukallaf adalah mengenal Allah, mengenal Rasul. Apa makna mengenal Allah? Contohnya, ini berpegang kejap di akidah kita. Kemudian pegangan kejap itu muafakat dengan sebenar. Kemudian berdalil. Berdalil bagi tiap-tiap pegangan yang kita pegang. Jadi berdalil bagi tiap-tiap pegang kita pegang ni, dua dalil ada. Satu dalil ijmali, satu dalil tafsili. Dua-dua dalil ni wajib belaka ni. Cuma dalil ijmali fardu ain atas tiap-tiap seseorang,
dalil tafsili fardu kifayah. Dalam satu kawasan kena ada seorang pandai dalil tafsili. Tapi dalil ni wajib lah. Ijmali pun wajib, tafsili pun wajib. Ijmali wajib fardu ain, tafsili wajib fardu kifayah. Jadi kita nak cerita di sini hak dalil yang wajib fardu ain, iaitu dalil ijmali. Ijmali, tafsili. Ni acak kali dah sebut ni. Jadi sebut kata ijmali tafsili itu, sebut je mari lalu di kepala kita, di fikiran kita, hak mana ijmal, hak mana tafsil. Ialah tafsil. Tafsil ni terperinci. Sebab kita terdahulu pun sudah beberapa kali sebut ijmali, tafsili. Contoh kita terdahulunya, beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, itu berpegang secara ijmali. Secara tafsili sifat 20. Depan dekat cerita lah. Kita beriman dengan sekalian malaikat, tu cara ijmal. Sekalian malaikat kita beriman belaka. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak, makhluk Allah yang paling besar, kita beriman belaka. Sekalian malaikat tu hamba Allah yang mengerjakan segala suruhan, yang tidak melakukan, yang tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sekalian malaikat. Itu secara ijmali dia panggil, cara ringkas. Secara satu-satu keluarlah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Tu keluar. 10 malaikat ada. Tu kena beriman satu-satu tu. Kemudian kena beriman dengan malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arash. Sebelum kiamah sekarang ada 4 malaikat yang menanggung arash. Selepas kiamah tambah lagi 4 jadi 8 malaikat hamalatul arsy. Ni kena beriman satu-satu juga ni. Ni. Kemudian kita kena beriman dengan malaikat hafazah, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Kena beriman juga tu cara satu-satu. Tapi malaikat bukan cuma tu je malaikat ni. Malaikat makhluk yang paling besar, makhluk yang paling banyak, hak tu kita beriman secara ijmal. Beriman dengan sekalian kitab. Kita wajib beriman dengan sekalian kitab. Itu rukun iman. Beriman dengan segala malaikat, beriman dengan segala kitab, beriman dengan segala rasul. Itu rukun iman. Beriman dengan sekalian kitab. Hak ni beriman secara ijmal. Banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Banyak mana? Setengah kata ada 104 buah, setengah kata ada 114 buah. Tapi pandangan yang muktamadnya, jangan duduk sebutlah jumlah berapa. Lepas tu banyak cukup. Sebut kata banyak je. Berapa jumlah banyak ni? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sekalian kitab. Sekalian kitab tu adalah kalamullah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sekalian secara ijmal. Secara tafsil barulah pergi kepada 4 kitab: Taurat, Injil, Zabur dan Quran. 4 ni kita beriman secara tafsil satu-satu. Ni. Dulu cerita bab rukun iman. Sebut dah ijmal, tafsil, 2 peringkat. Kita beriman dengan sekalian rasul. Beriman dengan sekalian nabi rasul ramai. Ada setengah mengatakan nabi 124,000 orang, rasul 313, 314, kata setengah 315. Hak rasul yang dilantik daripada nabi. Kita beriman dengan sekalian tu ke semua. Nabi rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan sekalian rasul, sekalian nabi. Tapi yang wajib kita beriman secara tafsir seorang-seorang,
Rasul hak 25. Tapi Rasul 25 je jumlah. Rasul ramai. Nabi ramai. Hak tu kita beriman secara ijmal. Secara ringkas, secara kasar, ramai Nabi Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan semua ramai-ramai tu. Tapi beriman secara ijmal. Secara tafsil, secara sorang-sorang, kita wajib beriman adalah hak Rasul 25 tu. Tu wajib beriman sorang-sorang. Sorang-sorang Rasul 25 ni kita kena tahu dan kita kena mengaku putus di hati mereka adalah Rasulullah. Tiap-tiap seorang hak Rasul 25 ni kita kena tahu dan kita kena mengaku putus di hati mereka Rasulullah. Hak 25 ni. Ni wajib cara tafsir ni. Hak 25 ni secara sorang-sorang. Maknanya kita dah ingat apa, tak ada masalah. Cuma bila didatangi didatangi nama hak Rasul 25 ni, Syuaib. Kita tahu dan kita beriman Syuaib adalah Rasulullah. Ke mana? Tak tahu. Tahu kan? Dan kita beriman tak Syuaib Rasulullah. Ya tu, tafsir tu. Zulkifli. Tahu ke tak? Dan beriman ke tak Zulkifli Rasulullah? Beriman. Ilyas sama. Ilyas. Samalah. Kita mengetahui dan kita beriman, mengaku putus di hati Ilyas Rasulullah, Lut Rasulullah, Nuh Rasulullah, Zakaria Rasulullah. Mana sebutlah mana-mana nama pun. Hak 25 ni duduk dalam ni. Duduk dalam akidah kita. Secara tafsil, secara seorang-seorang. Tapi tak nantilah kata, cuba awak bilang seorang-seorang Rasul 25 tu. Tu tepuk dahi lah jawapan dia. Minta maaf lah, tak pandai nak. Jangan gitu kata wajib beriman seorang-seorang. Kalau awak tak apa, awak nak beriman ke mana? Ini bukan benda apa ni. Ini bukan benda apa. Kalau apa pasal budak, nisbah kita orang tu tak lulus pun ada. Apa pasal budak? Dia apa pasal buat lagu? Budak dia apa pasal buat lagu? Rasul 25 dia pun apa? Kita ambil je tengah. Dia pun cari semula. Dia buat lagu semula cari. Ada. Kita orang tua tak sah gitu. Sebab apa tu? Dia tak kenal. Tu dia ngapa? Dia tak kenal gitu. Ada. Dia hanya ingat lagu je. Sebab kalau tanya tengah, dia kena ulang semula, kena ambil semula lagu dia, ada tak nama tu. Tak jadi gitu. Kalau kita orang tua lah. Tak jadi gitu. Maknanya tak syarat lah kata kita boleh hafal Rasul 25. Tapi kalau boleh hafal, comel. Comel lah. Boleh hafal tu. Tapi jangan kata Rasul 25 ni wajib beriman seorang-seorang, wajib hafal. Lelah orang tua. Sebab taklah kalau orang cerita tu pandai goreng. Lina orang main istilah goreng ni. Faham tak? Jangan duk pening pula goreng apa? Sekarang lah balik sudah kelas baru goreng. Ni bukan goreng masak ni. Orang learning dia pakai kepetahan lidah, digoreng buat agama. Jadi macam-macam pelik learning. Dah tak belajar, tak ada guru. Lepas tu mengakulah dunia macam-macam learning. Kata akhir zaman gitulah. Dia benda mengaku laduni ni lama dah pasal ni. Turun-temurun dah. Cuma laduni zaman itu tak ada YouTube. Tak ada FB, jadi tak sahur laduni learning. Rio satu Malaysia lah learning. Hak mengarut sekali yo. Dia kalau kita katalah, kalau orang ceramah mengajar kita, Rasul 25 wajib kena beriman seorang-seorang cara tafsir. Nak beriman seorang-seorang tafsir ni kena ngapa ni? Kena ingat ni. Kalau tak ingat tak panggil beriman seorang-seorang tu. Kalau tak ngapa? Tak panggil beriman seorang-seorang. Kita nak tolak kok mana? Dapat munasabah juga. Kalau kita kata kita beriman seorang-seorang, cuba datangkan Rasul 25. Datang. Tak cukup tu. Ulang pula, bilang semula. Pada duduk ngigas situ. Macam mana awak beriman? Rasul 25 seorang-seorang. Bilang nama tak siapa pun 25. 20 je awak bilang ni. Mana 5 lagi?
Ni jangan main ni akidah ni. Tak beriman hok 5 lagi ni siap kita. Nampak logik ke tak? Faham tak? Nampak logik ke? Memang jelas hak dosa 25 wajib kita beriman secara tafsir, secara sorang-sorang. Mana tanda beriman secara sorang-sorang? Kena sepandai sebut mulut hak 25 tu secara sorang-sorang. Logik tak? Logik. Kalau pakai gitu hari ni jawapan dia kak. Cuba kat tangan. Siapa hak boleh sebut sorang-sorang hak dosa 25? Jangan cari dalam kitab Faridah. Ada kitab Faridah di dalam tu. Jangan duk cari. Tu ngelak tu. Dalam tu adalah dosa 25 jangan duk cari. Siapa? Mengigalah kitanya balik Melaka orang dak tidurlah duk ngapa. Tapi kalau orang goreng gitu memang logik, memang munasabah. Kalau awak tak boleh nak susung Rasul 25 seorang-seorang, macam mana awak kata awak beriman dengan Rasul 25 seorang-seorang? Kau tak boleh nak susung 25. Beriman macam mana? Tak ngapa, tak ingat apa semua tu. Sama macam orang duduk mengajar salah tu lah. Bab qada qadar, berpegang di akidah. Sekalian yang berlaku adalah qada dan qadar Allah ni, berpegang di akidah. Bila berpegang di akidah, ingat di hati. Yang berlaku tu Allah buat. Tak ingat, tak pegang. Tengok. Orang duduk goreng lama mana hak ajaran salah gini. Ingat tak Allah yang beri nampak. Ingat tak Allah yang beri dengar. Ingat tak Allah yang beri kita boleh duduk. Ingat tak Allah yang jadikan kita hidup sekarang. Ingat tak? Dia ingat syirik kepada Allah sebab tak pegang Allah yang buat. Ada orang lama-lama duk ngajar dengan kita pasal tu. Dah kalau tak ingat pegang. Tak ingat tak peganglah. Kalau pegang di akidah mesti ingat. Ni memang goreng karut ni tapi laku. Laku. Dah ingat Allah yang beri bekah, ingat kepada makhluk, tak beriman kepada qada dan qadar Allah. Kalau beriman qada dan qadar, pegang kejap di akidah, Allah buat belaka, makhluk beri bekah, mesti ingat di hati. Masa berlaku tu Allah. Tak ingat, tak berpegang. Ni goreng hak kita kata kak, memang kalau tak ada asas kak. Ya sungguh kalau berpegang mesti kena ingat. Kalau dah ingat di hati berpegang macam mana? Sama macam tadi. Kalau kata Rasul 25 ni, kalau beriman mesti boleh susung seorang-seorang di lidah. Hak Rasul 25 ni, kalau Rasul 25 suruh bilang Adam, Nuh, Soleh sampai ke Nabi SAW tak cukup 25, tak beriman lah tu. Tapi tak ada orang-orang ajar gitu. Tapi kalau orang gitu maknanya orang boleh terima bab logik. Tapi salah. Salah. Hak pegangan lain, ingatan lain. Ingat di hati ke, ingat di lidah ke, boleh ngapa? Ni bukan jenis hak ngapa di lidah ni. Hak pegangan di hati. Mana apa kita beriman dengan Rasul 25 ni? Kena ingat di hati. Setiap seorang dah ingat di hati. Kena ingat di lidah, tak ingat di lidah. Lepas tu kata beriman seorang-seorang, datang ke mana nama? Tadilah datang Syuaib. Memang duduk sini sama dah. Syuaib Rasulullah. Ilyas duduk sini sama dah. Ilyas Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ayub Rasulullah. Ni duduk sini dah, ni duduk sini dah ni. Lut Rasulullah. Ni duduk sini dah. Kita ada sini. Tapi ingat ada sini, dah ingat. Ingat tak mulut, dah ingat. Dia kata ada sini, ada di akidah mana? Ada tak di akidah kita Allah yang mengadakan segala-gala? Adalah. Dah ingat tak di hati kita Allah yang mengadakan? Dah ingat. Tu bab lain, dah ingat. Dengar tapi bab-bab pegangan satu hal, bab-bab pekoh satu hal. Allah kata doa ajak. Ambil mana ilmu tak tahulah. Ni contoh. Orang sembelih, sama kalau hak masa musim haji, orang sembelih, darah tu dicelup dalam bekas je. Kan tak? Dicelup dalam air seperti dicelup dalam tu. Suci tak mata pisah? Tak suci.
Najis mata pisah. Lepas tu lagi sembelih. Sembelih itu dengan pisah yang najis. Tak sah sembelih. Makan bangkai. Siapa ajar gitu? Dan ni yang YouTube ni. Tahu tak ni? Dia sekarang dia sembelih, jadi dipisah penuh dengan darah najis. Dibasuh dah. Dibasuh ni pergi celup dalam air. Dua tiga kali celup baru ditukar air. Dua tiga kali celup baru ditukar air. Faham tak? Kerana orang-orang tu kan dia celupkan dalam bekas air tu kan. Basuh najis gitu. Boleh basuh najis gitu. Air tu air sedikit. Bukan sampai 2 kolah. Yang nak mari pisah yang ada darah dalam tu mana jadi suci. Najis tak pisah tu najis. Lepas tu kayak gini pun sembelih pula lembu lain. Dengan pisah yang najis, maka tak sah sembelih. Bangkai lembu tu. Mana? Tapi berani kata ajar gitu. Memang kalau sembelih pun sembelih masa korban tu memanglah tak ada tu kan sembelih sekor pergi kat paip buka paip basuh tak ada mana tu mati pisah najis tu sembelih dengan pisah najis bangkai lembu tu kan ambil mana ilmu tu ambil mana ilmu tu. Ana bagi goreng-goreng le ni. Bab akidah pun dia goreng, bab fiqh pun dia goreng. Lepas tu mulalah orang ni mengigar. Lepas tu mai duk tanya ustaz, gini. Seorang tanya benda sama. Seorang tanya benda sama, tahu dah. Dia orang ni dengar mana ni? Seorang tanya. Inilah. Dah ajar-ajar. Lepas tu tak sah misalnya. Susahlah orang mengigar lah orang. Ni contoh orang hok ajar dia main atas kursi tu nah. Main atas kursi dia berdiri. Masa dia nak sujud, dia pergi duduk atas kursi. Lepas duduk atas kursi tu baru dia rokok, baru dia sujud. Kan tak? Dia berdiri. Rokok dalam diri kalau boleh. Tidak dalam diri, lepas tu pun duduk. Lepas tu barulah dia sujud. Duduk dulu ni, satu rukun dah ni, menambah rukun ni duduk ni. Allah, dia bubuh pasal apa gitu. Tak ada ni. Sekarang kita berdiri tadi. Rokok, tidak dalam berdiri. Kemudian kita nak sujud ke bawah tak boleh. Maka kita pun duduk atas kursi. Lepas tu kita pun tunduk untuk isyarat pada sujud. Duduk dulu ni. Duduk ni satu rukun dah ni panggil ni. Menambah rukun ni tak sah semayang. Ada tengok dah? Ada tengok? Ramai tengok? Tengok Haji? Oh, selamat. Selamat tak kena goreng. Tidak kena goreng juga. Ada apa yang tak dengar? Tak panggil tambah hukum gitu. Ni contoh. Lepas tu boleh buka dalam kitab yang anak. Saya mengajar esok di Masjid Wadah Kolang tu, baru je lepas tajuk tu. Kita semayang biasa berdiri, lepas tu sujud latar macam biasa. Yang biasalah. Tiba-tiba kita daripada i'tidal nak tunggu sujud ni, kita berhenti duduk congok dulu. Lelah ke guana tak tahu, berhenti duduk congok dulu. Duduk congok ni dapat tamak ninah. Bukan duduk sekejap dan tamak ninah. Barulah dia pun sujud yang pertama. Dia panggil menambah rukun ke tak? Tak Ada ni. Sekarang dia diri macam biasa, sujud macam biasa. Faham tak? Dia daripada i'tidal nak turun sujud, kita kan turun sujud straight kan? Kita daripada i'tidal turun letak lutut, letak tangan, letak dahi lalu dah. Kita sujud gitu kan? Tapi tiba-tiba ada orang dia daripada i'tidal, dia duduk dulu, dia berhenti situ dulu. Berhenti ni sempat qada tamakninah. Qada tamakninah ni jadi serukun dah. Kalau kira tak panggil tambah rukun. Faham tak? Tak panggil tambah rukun pun tu. Samalah saat ni dia duduk sekejap terus baru dia sujud. Duduk dia panggil tambah rukunnya. Mana? Sama juga orang sujud sejadah. Orang sujud sejadah subuh pagi Jumaat. Lepas dia sujud, dia straight bangun. Tak ada duduk istirahat. Tak ada.
Duduk istirahat ni kita bangun daripada rakaat pertama kepada rakaat kedua, rakaat ketiga kepada rakaat keempat. Selepas ada sujud yang kedua, sebelum kita bangun pada rakaat kedua atau rakaat keempat, kita sunat berhenti duduk istirahat. Tapi bangkit dari sujud sejadah tidak ada duduk istirahat. Tak ada duduk sekejap tu, tak ada. Faham tak? Duduk macam duduk antara sujud kan. Bubuh tangan atas hujung paha. Gitulah. Tapi sujud sejadah tak ada duduk tu. Tiba-tiba kita duduk. Dapat qada tamaknina. Panggil tambah rukun? Tak. Itu dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam Fathul Mu'in tu ada. Jadi sebelum daripada sujud, duduk, rukun, tambah rukun, baru tunduk kepada sujud. Hak tu hak duduk dulu. Hak setengah hajar pula, jangan duduk dulu, tunduk dulu. Biar lebih rendah daripada rokok. Tadi rokok berdiri kan? Rokok berdiri. Faham tak? Dia rokok berdiri. Kemudian lepas rokok tidak. Nak sujud, kena tunduk dulu macam rokok tadi. Biar lebih rendah. Lepas tu baru cari kursi kat belakang. Baru tarik. Baru duduk. Itu dah YouTube kau. Sebab nanti kita rokok bukan begini. Kemudian kita pun duduk atas kursi. Kita sujud bukan begini. Bukan begini. Yelah setakat-setakat boleh tunduk lah. Tapi rokoknya dalam berdiri. Rokoknya begini. Kemudian kita duduk atas kursi. Kita pun tunduk setakat kita boleh buat. Tapi takkan atas kursi boleh jadi gini. Punggung atas kursi begini. Oh, patah pinggang. Ada ni. Dah tadi bukan rokok begini. Lepas tu duduk atas kursi. Sujud jadi mana? Sujud dia begini. Tengok. Sujud lebih tinggi daripada rokok. Tidak sah dia kata. Lepas tu dia kena tunduk dulu. Masa berdiri lagi ni. Lepas tu baru cari kursi. Baru duduk. Baru sambung dalam duduk. Tak payah dah lah cari kursi kalau gitu. Susah cari kursi duduk. Gerak kursi gulai batin orang ni. Itu satu juga. Itu bab peka. Walah, kenapa kita nak bandingkan? Hak tadi rokok berdiri. Hak sekarang situasi duduk. Situasi yang berbeza. Kalau contoh kita duduk daripada awal atas kursi. Masa rokok setara mana? Boleh begini? Tak boleh. Jadi gitulah rokok atas duduk. Lepas tu untuk sujud pula lebih rendah daripada rokok tadi. Kalau atas kursi. Kalau sama situasi, maka sujud wajib lebih rendah daripada rokok jika kuasa. Tapi kalau situasi yang berbeza, hak tadi rokok berdiri, sekarang duduk atas kursi, sujud duduk atas kursi, jadi hak tu tak nak banding dah. Situasi yang berbeza. Gitu je lah. Kemudian, boleh semai atas kursi belakang ke tak? Hak tu, hak Masjid Putih. Tak lajar sini. Hak tu hak Gian Masjid Putih. Malam esok. Gian Masjid Putih. Sebab saya ada baca buku panduan bersuci dan panduan bersuci, bertayamum dan bersolat bagi pesakit. Saya ada baca di Masjid Putih itu. Dalam tu dia ada ceritalah bagi orang yang dapat sujud atas bumi, kalau dia duduk atas latar, boleh sujud kena bumi tunjuk anggota, dia wajib kena sujud atas bumi. Dia tak boleh isyarat sujud atas kursi. Hak boleh isyarat dia sujud atas kursinya dalam keadaan kalau dia turun ke bawah pun tak boleh nak sujud. Contohnya, hak biasa sama-samanya orang yang buat pembedahan mata. Nah, orang buat pembedahan mata, dia tak boleh tunduk ke hadapan. Dia berdiri. Dia rokok sikit je lah. Setara mana boleh, setara tu je lah. Lepas tu dia pun selesai iktidal, dia pun turun ke latar. Duduk congok. Lepas tu dia boleh tunduk setara mana untuk sujud? Boleh tak kena bumi tujuh anggota? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak tinggi punggung daripada kepala? Tankis dia panggil. Tankis ni menungging.
Sebab syarat untuk sah sujud menungging, mesti tinggi punggung daripada kepala. Itu hai'ah, rupa sujud yang sunnah. Hak tazallul, rukun yang sangat menghina diri. Tinggi punggung dari kepala. Faham tak ni? Sujud. Punggung tepat keluar, kepala tepat masuk, rendah tepat masuk daripada tepat keluar. Faham tak tepat keluar, tepat masuk? Kita faham? Ha? Faham tak? Punggung tepat keluar. Tu tepat masuk bawah tu. Tu syarat sujud. Tapi boleh tak kalau kita bedah mata? Tak boleh. Kita duduk atas latak, mana boleh? Gitu je takutnya. Tahu sama mana tak tahulah. Sama mana boleh? Setakat yang dibenarkan. Maka tak suruh turun latak. Lepas tidak berdiri, duduk atas kursi, tunduk macam duduk atas latar. Tak apalah, sebab dia turun atas latar pun tak boleh sujud, kena bumi tunjuk anggota juga. Boleh main atas kursi. Tu kena ngaji molek lah tu. Bukan semua orang boleh main atas kursi. Jangan pakai turut-turut orang, tahu je pakai gitu. Akan ngaji molek. Lepas tu main atas kursi tadi pula cerita waktu tu tak boleh, waktu tu tambah rukun. Allah. Dia kena cuma sikit lah Pak mengaji ni. Tauhid utama sekalinya. Kalau hak pekoh tu jadi susah sendiri kat andagi. Siapa tambah hukum, duduk di atas kursi baru tunduk pada sujud. Ni duduk ni tambah hukum. Tak ni tambah hukum. Saya bicara masalah tu baru lagi di masjid pada Kuala. Hak hari Rabu esok. Hak kitab Fathul Mu'in tu. Mana kalau kita duduk sekejap sebelum daripada kita sujud, kita daripada i'tidal berdiri, kita duduk, memang dapat qada tamat ninah. Kalau dapat qada tamat ninah ni, sudah terhasil sujud dan sudah terhasil duduk. Kan tak? Kita duduk antara dua sujud, rukun sembahyang. Tamat ninah je, okey dah rukun duduk antara dua sujud, kan? Dapat tamat ninah dah. Sekarang ni bukan duduk antara dua sujud, sebab belum lagi sujud yang pertama. Duduk sekejap, dapat qada tamat ninah. Kau kena, lepas tu barulah di sujud yang pertama. Tambah rukun? Tak. Gitu boleh wayaknya. Learning dia atas kepandaian bercerita. Lepas tu atas orang yang grup yang menyebarkan rakaman-rakaman pengajian tu. Dulu siapa pengkat orang diajar semayang diri duduk warna tahu. Dia boleh buat berdiri, dia pun jatuh tubuh dia dong atas latar. Dan dia buat sungguh, ni buat sungguh. Kata ustaz ni tak sakit ke dia? Dia ada dulu rakaman tu. Daripada berdiri, dia buat jatuh tubuh dia, bukan boleh lembek depan. Kata apa benda pula nak ajar gitu? Tu panggil apa? Goreng mereka lah tu. Goreng mereka tu. Yelah kalau macam tadi. Hak kata Rasul 25 wajib berimam seorang-seorang. Kena ada sini. Susah molek. Ngapa? Boleh ke tak? Tak boleh. Tak berimam lah dia kata. Walah kalau kita cerita sebenar dalam kitab, berimam ke tak? Syuaib contoh tadi. Duduk sini dah sama-sama dah. Tapi kalau suruh bilang mungkin nama Syuaib kita tinggal. Sebab Syuaib kita biasanya Musa Isa je lah. Mertua Nabi Musa AS, Nabi Syuaib, kita tak ingat mana. Tak ingat ceritaan dia. Tapi kalau tanya dia akidah, mu tahu dah. Dan mu beriman dah Syuaib Rasulullah. Tahu lama dah. Duduk sini lama dah hanya. Macam cukup lah tu. Jadi kemudian kita bab tadilah ijmali, tafsili tu biar kita mana? Sebut ijmal, faham. Sebut tafsil, faham. Sebab memang kita tak lari tu. Ini bab dalil ijmal, dalil tafsil. Kita ngaji sifat Allah secara ijmal, secara tafsil. Secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Secara tafsil, secara satu-satu 20 sifat. Tapi Allah bukan 20 sifat. Kemudian sifat Rasul ada dua juga, secara ijmal, secara tafsil. Ijmal, Nabi Rasul pilihan Allah Ta'ala.
pastilah di kalangan manusia yang sempurna segala-gala segi nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan, Rasul manusia. Tapi manusia pilihan, pastilah Nabi Rasul yang dipilih oleh Allah bersifat dengan sifat sempurna segala segi nisbah seorang manusia. Itu secara ijmal. Secara tafsir, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu cara tafsir. Sidik, amanah, tabligh, fatanah itu cara tafsir. Ijmal, Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna. Banyak sifat sempurna Nabi Rasul ni. Hak mana kita kata seorang manusia sifat berani dengan sifat penakut? Mana hak sempurna? Mana hak comel? Berani ke penakut? Berani. Nabi Rasul berani. Tegah dengan tak tegah. Keluk-kelek. Keluk-kelek oleh ni. Mungkin yuteng. Dalam ni yuteng orang panggil ni. Mana yuteng? Bukan yuteng di jalan raya tu je. Yuteng. Sekali kata gini tu kata gini, lepas tu kata gini dia panggil yuteng. Yuteng. Kalau kita dengar yuteng ni, yuteng tu. Nak bawa kereta sampai tempat yuteng. Mana tempat boleh yuteng? Mana tempat boleh yuteng? Tu. Ni dia apa? Keluk-kelek orang panggil. Tak tetap. Jadi tegah, tetap dengan tak tetap. Mana hak sempurna seorang manusia? Mesti tegah, mesti tetap. Tu sifat Nabi Rasul. Kan Nabi Rasul sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu cara tafsil secara satu-satu, secara ijmal. Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna segala segi nisbah seorang manusia. Bukan Nabi Rasul bukan Tuhan. Ini apa panggil? Ijmal secara ringkas, cara kasar, tafsir secara detail. Jadi sekarang ni kita wajib berdalil. Dalil ijmal fardu ain. Dalil tafsir fardu kifayah. Nak cerita hak fardu ain ni dalil mana? Dalil ijmali. Bagi tiap-tiap sifat sifat wajib kena ada dalil, sifat mustahil nak kena ada dalil, sifat harus pun nak kena ada dalil. Ni wajib fardu ain kepada kita. Kita pegang Allah bersifat dengan kudrah. Apa dalil dia? Contohnya, dalil ada alam, ada makhluk. Kemudian sifat mustahilnya lemah. Sifat mustahilnya lemah. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat mustahil? Sifat lemah? Tu tak ada tu. Bukan dalil Allah bersifat dengan sifat lemah. Dalil Allah tidak lemah. Itu yang kita nak. Yang pertama, sifat wajib. Kita fikir dengan akal kita, Tuhan yang buat langit bumi ni pastilah bersifat dengan sifat kudrah. Kita pun pegang di akidah kita, sifat kudrah ada di Allah Ta'ala. Ni. Dalil kita pegang Allah ada sifat kudrah di zat Allah, dalilnya ada langit dan bumi. Itu dua kewajipan dapat. Kita pergi pula pada sifat mustahil, lemah. Sifat mustahil lemah ni kita fikir kau akal boleh terima tak Tuhan yang buat langit bumi ni lemah? Akal tak boleh terima sama sekali. Bila hak mustahil akal tak boleh terima, kita kena sepak tu baiklah, kena buang. Lemah sama sekali tidak ada di Tuhan, Tuhan tidak lemah. Itu yang kita nak. Itu pegang istihalatul mustahil dia panggil. Pegang Tuhan tidak lemah. Bukan pegang Tuhan lemah, tu sifat mustahil. Pegang Tuhan tidak lemah. Apa dalil kita pegang Tuhan tidak lemah? Ada makhluk ini, ada langit bumi. Ada. Dia empat. Satu, kita pegang Allah bersifat-sifat kudrah. Satu, dalil Allah bersifat-sifat kudrah. Yang ketiga, kita pegang Allah tidak lemah. Dalil Allah tidak lemah. Satu. Jadi empat wajib syarat. Empat pahala pegangan kita. Empat wajib syarat daripada satu wajib akal. Kita pegang kejap di akidah, Allah bersifat dengan sifat kudrah, dalilnya ada langit dan bumi. Kita pegang kejap di akidah, Allah tidak lemah, dalilnya ada langit ada bumi. Ni empat wajib syarat yang ada di akidah kita boleh pahala besar ni. Mana kena ada dalil belaka? Hak wajib pun nak ada dalil. Hak mustahil kita nak pegang kod mana? Kod dak lah. Hak mustahil ni sebab akal tak boleh terima. Tuhan tidak lemah, Tuhan tidak jahil, Tuhan tidak pekak, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak bisu. Tu dia panggil apa? Istihalah dia. Hukum kepada sifat mustahil. Apa
Apa dalil kita pegang tidak belaka tu? Dalilnya ada langit, ada bumi. Itu hak dalil fardu ain kepada kita yang dipanggil dalil ijmali, dalil ringkas, dalil pendek. Dalil secara borong. Kita tak pandai borong tau. Ijmal setengah tu guri cuma borong. Tafsir ni terperinci satu-satu. Kalau ijmal borong, tafsir rocek no. Runcit lah. Satu borong, satu runcit. Borong beli sebekah. Lepas tu siapa kedai runcit lah pula. Pecah ambil satu-satu dah. Borong, ijmal borong, tafsir runcit. Tafsir tak ada tu guru semua runcit. Tapi kalau ijmal memang saya guru semua dengan borong, dengan ringkas. Jadi hak fardu ain kepada kita berdalil. Kalau tidak berdalil dipanggil apa? Hak mengelepah muqallid. Orang yang taklid turut orang dalam bab pegangan tanpa berdalil. Khilaf ulama tu imam disah ke tak? Pandangan Daif kata imam dia tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Dipegang kejak Tuhan kuasa. Yelah mana dalil? Dah orang pakat kata kuasa belaka, saya pun turut pegang kuasa retek tak ada dalil. Pandangan Daif kata imam tak sah, kekal neraka selama-lamanya. Tapi pandangan muktamad, dia pegang kejak dah Allah kuasa. Dia pegang kejak Allah kuasa tu betul. Bukan salah pegangan tu. Memang Allah kuasa sungguh. Tapi dalil tak ada. Dosa lah kerana tak ada dalil. Apa nak kata imam tak sahnya? Kenapa kata imam tak sah? Sah lah imam ni sebab dia pegang kejak. Dia pegangan dia pula betul. Maka sah imam. Tak dalil tak ada. Berdosa. Berdosa pun kalau dia orang yang boleh terima pelajaran. Kalau kita kata orang yang boleh terima pelajaran mana apa, orang ni kalau ngaji reti bab dalil, tak belajar langsung ni, maka berdosa. Tapi kalau dia orang hok IQ-nya rendah, dia pun dia tak reti dalil, tak berdosa. Sebab dia tak pandai. Cerita panjang-panjang dia tak pandai. Setakat pegang kata Tuhan ada, dia boleh pegang. Pegang kata Tuhan kuasa, dia boleh pegang. Tapi kena ada dalil. Tak payah ada dalil pening je. Lepas tu turut awak sudah misalnya dia kata. Sebab dia ni jenis tak apa nak cerdik mana. Bolehlah. Tak berdosa lah dia. Itu panggil muktamad. Mana orang berpegang kejat, tak ada dalil, imam disah tetapi berdosa. Berdosa lama mana ni? Berdosa, dosa tu akan datang tiap-tiap lahzah, tiap-tiap saat selagi dia tak belajar nak beritahu dalil. Ni takut ni. Takut. Dia ada dosa yang ketika-ketika. Faham tak? Dia ada dosa yang ketika-ketika. Buat dosa. Lepas tu tinggal tak berdosa dah lah. Hak dosa hak buat tu lagi tak bertaubat, dosa tu kekal lah, Tuhan tidak ampun. Buat dosa pula. Lepas tu tinggal tak berdosa dah. Ada ni. Contoh dosa besar. Orang berjudi. Dosa lah. Kemudian habis duit dia pun balik. Dosa di judi tu kekal lah sebab dia tak bertaubat. Tapi adakah dosa ada lagi berjudi? Tak dah, dia berhenti dah. Dia balik dah. Tak ni. Tapi tak bertaubat tu, dosa kekal lah. Tapi dia balik rumah, dosa lagi tak dah lah. Tapi kita takutnya dosa hak datang setiap lahzah. Dosa yang datang setiap detik. Ni kita takut. Mana dosa yang datang setiap lahzah? Dosa akidah, berpegang dengan akidah Jabariyah, Qadariyah. Dosa tu datang setiap lahzah selama mana kita berpegang dengan akidah Mu'tazilah tu. Ni takut ni. Ni dosa akidah pula ni. Mana dosa yang datang setiap lahzah? Dosa mengekali jahil fardu ain. Tu tak datang setiap lahzah ke tu? Selagi kita tak memulai belajar. Selagi kita tidak memulai belajar. Kita belajar, maka malaikat tak catat dah dosa. Tapi kita masih lagi tak lepas fardu ain. Tapi kita dalam belajar. Hak tak belajar ni. Ataupun dia mari belajar juga, mari dengar juga. Dia tak pilih ilmu. Dia tak pilih fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Dia ikut je. Ilmu agama Allah ni luas. Kita kalau asas fardu ain tak ada, kita kena fokus hak kita nak dulu fardu ain dulu.
Anda ni. Dia belajar juga tapi bukan belajar fardu ain. Malaikat kekal catat dosa besar mengekali jahil fardu ain walaupun nampak di zahir tengah belajar. Ni takut ni hak dosa Ustaz Lazar. Mana di atas fardu ainnya? Tahu dalil. Fardu ain tu dia tak tahu dalil. Maka malaikat catat dosa sah kerana jahil bak dalil, kerana berpegang tanpa dalil. Malaikat akan catat dosa setiap lahzah. Bukan kata waktu kecil orang berjudi tadi, tapi dia berdosa lah masa dia buat tu. Tapi takkan berjudi siang malam. Ni mengekali akidah Mu'tazilah ni setiap masalah. Mengekali jahil fardu ain setiap saat. Mereka akan catat dosa setiap saat, setiap lahzah. Akhirnya tak serah apa dah. Tak rasa apa dah lah. Dia dosa dan sebati tak rasa apa. Cuba tanya orang dok semayang. Berasa berdosa tak dia dok semayang? Tak rasa apa. Cuba tanya orang yang tak tahulah. Dia mikir mana. Tanya dia mikir mana. Dia dengar semua orang bang. 5 waktu orang bang. Dia dengar semua. Telinga dia gerak ke tak? Ada dia gerak macam telinga. Telinga apa tu? Telinga kucing. Dan dia dengar orang bang tu dia rasa ke mana? Dosanya aku. Dia rasa gitu. Senyum je dia. Cuba tanya dok mayang. Mempuasa ke mana? Tahu dok rasa apa? Sama dengan lembu je muka. Saya tanya lembu. Orang bang dia rasa ke mana? Tak rasa apa lembu pun. Tak rasa apa juga. Sama dengan lembu ni. Dengan lembu kan? Orang bang dia dengar kan? Kalau lembu kan? Dia lembu dia mana? Duduk masjid. Ada rasa apa? Ada juga orang duduk dekat masjid. Orang bang. Tak ada. Tak mayat. Dia duduk luar rumah dia. Siapa lah gelap. Garit amat isyak. Tak ada semayang dalam kehidupan dia. Tapi tak jauh mana dengan masjid. Tapi nak tanya dia rasa macam mana? Dia rasa macam mana? Rasa tak ada rasa apa. Dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebati. Orang apa? Allah bisa tegar pun apa kita. Itulah Allah bisa kerana biasa gitu lah. Dah kalih pun tak kalih. Kalih dengan dosa sama juga. Dia berdosa dengan dosa akidah. Dia berdosa kerana mengkali jahil fardu ain. Tapi kenapa dia rasa selesa je? Dia buat amal kadang-kadang dia rasa macam tuan terima je tu semua. Tak ada benda satu tu. Tak ada benda satu. Ni hak berkaitan hak berdalil ni fardu ain belaka ni, fardu ain belaka. Tapi sikit je dalilnya. Dalil ijmali jua. Dalil ringkas je. Setakat ada makhluk, ada langit, ada bumi, ada kita. Dah. Kat tu je. Mana? Senang tu guru dia kata buat apa buat dalil langit bumi? Jauh langit bumi. Lepas tu dia kata buat misal janggut dengan misal sudah dah dia kata. Janggut misal kuku. Dia macam apa tu? Janggut misal kuku. Janggut misal keluar sokmo. Kuku panjang sokmo. Cuba dok, kalau kita katalah kita cukur janggut, terlukalah dagu kita. Ada dok rambut dalam daging tu? Ada dok rambut dalam daging? Tak ada. Kita cukur misal, mana terluka daging di misal tu, di atas daripada mulut kita. Ada dok misal dalam tu? Tak ada. Lepas tu kuku ni panjang mana kuku ada dalam ni? Sampai sini. Sampai sini kita nak belok pun. Makna kalau kita katalah kembah barang jatuh atas tangan kita, cabut kuku, panjang mana kuku cabut? Kecabut kuku kita pun tarik. Oh, panjang lah. Tarik kita boleh. Kita jatuh barang atas tangan kita, kaki ke, kuku cabut. Kita pun tarik kuku tu panjang mana dalam? Tak ada dalam. Tapi macam mana keluar rambut? Keluar janggut, keluar misal, keluar rambut kepala, keluar kuku mari mana? Mesti ada Tuhan yang buat. Tu dalil Tuhan dia, Tuhan kuasa. Tu je dia cukup dah dalilnya. Macam-macam kepala lah. Orang pecah kepala. Luka kepala, terbelah kepala orang accident. Ada dok rambut dalam otak dia tu? Dalam kulit kepala tu ada rambut tu? Tak ada.
Fardu takdir lah. Kalau orang hok terluka kepala pecah kepala tu memang dia botok. Mana dia kepala dia licin. Lepas tu dia accident sedang molek lalu dah. Kepala dia belah. Ada dak rambut dalam tu. Sehung ke panjang dia ada ke dak? Tak ada sikit habuk pun rambut dalam tu. Ada. Dia misalnya kata rambut kepala dia cukup kilat. Lepas tu kepala dia pecah. Terbelah. Ni kulit kepala dia, daging kepala dia terbelah. Ada dak? Walaupun setengah hung pun ada dak rambut dalam tu? Tak ada. Lepas tu mari mana rambut? Ada Tuhan. Tuhan yang kuasa buat belaka tu. Tu dalil Tuhan dia, Tuhan kuasa. Dia misal dia, misal bulu dah kuku. Dia misal langit dia kata. Hak dekat tak nampak. Biasa lah gitu kita nampak jauh, hak dekat kita tak nampak. Kesalahan orang kita nampak, kesalahan kita tak nampak. Bagaimana? Kesalahan anak orang lain kita nampak, kesalahan anak kita tak nampak. Kita nampak jauh pasal dia dah. Sendiri tak nampak. Jadi kita buat misal langit ayah. Buat misal bulu, buat misal kuku. Tu dalil Allah ada, Allah kuasa. Tu dalil ijmali, cukup dah. Tu hak fardu ain. Tapi dalil ijmali ni dalil pasal mana? Dalil tafsili depan pasal mana? Dalil ijmali ni iaitu dalil ijmali hak fardu ain ni. Dalil yang lemah oleh ampunyanya. Ampunya ni ayat kitab. Ampunya diri setuju ke tak? Gitu. Kan orang nak minang kan. Mari risik. Lepas tu guna ni kena tanya ampunya diri. Tahu? Kita akan ada ayat tu. Ada tak ayat ampunya diri tu? Kepakai tuang diri macam mana? Tak. Cakap ada ampunya diri. Tu bunyi syahdan sikit tu dah. Syahdan bermula. Tu syahdan tu. Macam mana? Apa? Bahasa klasik apa? Apa? Bahasa lama. Ampunya. Ampunya tu apa? Tuan. Ampunya duit. Ampunya duit minggu lepas tak ada mari-mari. Ampunya duit minggu lepas hak kata cici depan tu 100 tau. 150. Ampunyanya tak mari-mari. Wali ampunya tak nak atas sejik, wali dia pusing kat depan dia balik sekali. Dah? Ataupun duit banyak sangat ni dia tak sedar hak mana hak ada dalam poket, hak jatuh. Dah 150 tu banyak juga tahu kan, tak sedar dalam poket tak ada. Hak minggu lepas. Mana hak tepi tu mana dia berjalan. Yalah, mai kok ni ke mai kok nu ke. 150 kalau kata RM10, RM15 mungkin kita tak perasan. Tapi kalau 150 ni banyak. Mana ampunya diri? Tak ada ampunya diri. Ampunya duit bukan punya ampunya duit. Tak ada. Orang hok nak main ngaku ni tak ada. Orang tak kita duduk ngaji ni tak akan main ngaku hok kita bukan hok kita. Hok tuang di mana ampunya diri, ampunya duit tu. Dak 1,5. Jadi ampunya ni apa? Tuang ampunya. Dalil yang lemah oleh ampunyanya. Tuang dalil lemah daripada menetapkan dia, mengkejakkan dia, menetapkan dalil dan menghurai akan segala syubhat yang datang atasnya atas ampunya dalil. Dia nak letak, dia nak kejak dalil, nak hura dalil tu. Bila datang syubhat, ada syubhat, kesamaran. Datang syubhat, datang kemarahan dia. Datang kesamaran ni dia tak boleh nak jawab dah. Dia tak nak jawab dah. Mana contohnya? Seperti dikatakan baginya, bagi ampunya dalil ni. Orang kata ke dia, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Itu kata orang tu, kata orang bagi dia. Apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Mu berpegang Allah ada. Apa dalil kamu? Itu tanya orang. Maka berkata ia, berkata ampunya dalil ni, ada alam ini. Cakap tu ya. Habis. Ada alam ini. Ada makhluk.
Tadilah ada bulu, ada kuku. Gitu. Ada alam ini. Alam ni makhluk lah. Alam ni ma siwallah. Barang perkara selain daripada Allah tu alam. Rabbil alamin. Alam ni bukan alam semesta. Alam ni makhluk lah, alam ni. Alam semesta tu pun alam juga. Kayu batu pun alam juga. Malaikat pun alam juga. Syurga neraka alam juga. Alam ni benda yang ada selain daripada Allah. Tu alam, makhluk lah. Sebut alam, kita nampak alam semesta saja, bukan. Alam ni masih wallah. Tiap-tiap perkara selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada alam ni, sekatu je. Dan lemah ia daripada menyatakan jalan menunjuk alam ini atas ada Allah Ta'ala. Ada setakat tu. Kok mana kata contoh-contoh? Kata ada langit bumi, dalil Allah ada. Kok jalan mana? Kata ada langit bumi itu dalil Allah ada. Dia tak boleh nak jawab. Itu dalil ijmali. Kalau jawab pula, lah langit bumi asal tak ada, tiba-tiba ada, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Itu fardu kifayah dah. Fardu kifayah dah. Itu kata pendek je dalilnya, ada makhluk. Sebab apa? Kamu jadikan ada makhluk, ada langit, ada bumi itu sebagai dalil Allah ada. Sebab apa? Minta maaf, saya setakat tu jawab tahunya. Fardu ain cukup. Dalil ijmali. Kalau dia kata, dah asal tak ada belakakan makhluk ni. Langit asal tak ada, bumi asal tak ada. Tiba-tiba ada. Mesti kan ada Tuhan yang mengada. Itu fardu kifayah dah tu. Orang tanya lagi pula. Langit bumi asal tak ada? Asal tak ada. Mu tahu mana lagi bumi asal tak ada? Mana dahulu ada kamu dengan ada langit, ada bumi? Kita ada langit bumi tak ada lagi? Ada kemudian? Boleh kita kata langit bumi asal tak ada. Sekarang langit bumi asal ada sebelum daripada kita. Mana kita tahu langit bumi asal tak ada? Langit bumi asal tak ada. Ada dalil dia pula. Asal tak ada. Dalilnya apa? Kena dalil panjang. Itu panggil dalil tafsili. Dia panjang pula dalil. Apakah dalil langit bumi asal tak ada? Ada dalil lain pula tu. Ni huruf panjang ni fardu kifayah. Dia panggil dalil tafsili. Atau kuasa ia atas menetap akan dia, atas menetap akan jalan menunjuk dalil. Tetapi jika didatangkan iktiraf atasnya, iktiraf macam tadi. Iktiraf ni apa? Iktiraf ni bangkang ataupun galang orang panggil iktiraf. Panggil apa? Lentang. Ada ni. Sekarang Tuhan ada, dalilnya kamu kata ada langit bumi. Kenapa ada langit bumi kamu jadikan sebagai dalil ada Allah? Kita pun jawab, langit bumi asalnya tak ada. Jadi ada Tuhan mengadakan. Orang pun iktiraf pula. Kamu tahu mana langit bumi asal tak ada? Iktiraf mana dia? Iktiraf apa? Macam itu tu. Dia ni iktiraf orang sokmo. Apa dah? Bahi bakar. Bahi apa dah? Bahi lawang orang. Ni ada pesen tu. Orang belajar pun ada pesen tu. Dia suka berlawang orang. Bahi iktiraf. Kadang-kadang guru ngajar pun dia iktiraf. Sama-sama orang belajar dia pun dia iktiraf. Ada pesen tu. Dia belajar bila dia pandai, kemudian perangai tu tak berubah. Jadi huru-hara sokmo. Orang agama ustaz tapi kerja dia dah. Dia pada duduk pondok lagi dia bahi iktiraf. Mulut banyak. Setengah orang ngaji ni tak ada banyak mulut, senyap je. Tukang ngajar dia pun ambil je. Dia tak ada nak bahas-bahas, nak balas-balas orang, tak ada. Senyap je. Tapi ada orang dia bahi iktiraf. Dia bahi petika, bahi bakang, mana bahi bakang. Tu kata gitu, tok guru ni ada betul. Dia bahi gitu. Dia bahi pakai akal dia. Tapi ngaji cerdik. Orang cerdik ni ujian, orang cerdik ni. Ujian. Dia kadang-kadang diteruja dengan kecerdikan. Tapi nak belajar agama kena cerdik. Itu alat utama tu. Kalau tak cerdik, payah nak reti ilmu. Tapi kalau cerdik sangat, ujian pula.
Cerdik sangat ni ujian lah. Dia banyak pakai akalan dia. Ni dia bagi iktiraf gitu gini. Apa balik kampung ngajar orang pun pesen tu juga. Iktiraf. Tahu tak? Dia daripada masa ngaji boleh tahu dah. Pattern orang ni. Dia panggil iktiraf. Setengah kita dia panggil iktiraf yang diserupakan dengan syaitan. Ada juga hak iktiraf pun syaitan ni, iktiraf nak menyesatkan orang. Dia nak menyesatkan orang. Kerja nak menyesatkan orang ni. Dia datangkan persoalan-persoalan tu bukan nak supaya terbuka orang. Dia nak seorang jadi biar jadi bolong. Ada biar jadi orang ni jadi was-was pula jadinya. Lama ke ni kita rasa sedap dah bab belajar pasal tu. Hal ni jadi dia mana? Iktiraf yang nak mengelirukan. Iktiraf. Jadi lemah dia tetapi jika didatangkan iktiraf atasnya tiada kuasa ia atas menghurai akan dia akan iktiraf atas wajah yang ditututi atas jalan yang orang tunuk. Atas jalan yang orang tunuk. Dia tak boleh nak cerita panjang. Itu apa? Dalil ijmali. Dengan dalil ijmali hak rekah ni walaupun nak menetapkan pun lemah, nak menghuraikan pun lemah, kalau mari syabahah pun dia serenda tak boleh nak jawab, tak nak gapo. Hak dalil ijmali, maka keluarlah ia daripada taklid. Turut orang dalam bab pegangan dengan mengetahui ini dalil yang ijmali. Boleh dah. Dalil ijmali ni ittifaq ulama dah. Cukup dah setakat nak lepas fardu ain. Walaupun kita tak pandai nak cerita banyak-banyak setakat apakah dalil Allah ada, Allah kuasa, dalilnya ada makhluk ini, ada alam ini. Sudah. Kalau orang tanya pula tak boleh nak pergi dah, tak boleh nak jawab apa semua, maknanya dia setakat tahu dalil ijmali hak fardu ain. Ini bab dalil. Sama juga dengan bab pegangan. Hak akidah hak wajib kita pegang ni. Akidah pegang itu juga. Kita satu-satu pegangan ni untuk yang kita beres dah. Kalau orang datang iktiraf soal kita, kamu kata ini akidah yang terpesong seumpama ni, kok mana jadi cuba cerita kok salah Mu'tazilah, kok mana salah Qadariyah, kok mana, kita tak boleh nak urah. Mana apa? Kita ada fardu ain sahaja. Tapi setiap-tiap pegangan kita ni tahqiq sungguh, kejak sungguh setiap pegangan kita ni. Akidah Ahlussunnah Jemaahnya macam mana? Qadariyahnya macam mana? Jabariyahnya macam mana? Makna kita tahu dah. Tapi cuba hurah. Cuba perjelaskan. Serenda, lemah. Mana apa ni? Dia hanya ada ilmu fardu ain, tak ada ilmu fardu kifayah. Tapi kalau orang tanya dia kata salah tu kok mana, orang hak ajar tu orang hebat betul juga dia ajar tu berkali, tu fardu ain dia pun tak ada. Tu bab pegangan satu-satu akidah. Ni bab dalil. Dalil ijmali pegangan pun gitu. Kalau boleh selalu tak boleh nak menghuraikan, tak apa, yang kita lepas. Tapi kalau yang kita pun sekali dengar pesen ni, sekali dengar pesen ni, kita pun tak kejap. Mana kau ahli sunnah wal jamaah tak lepas fardu ain kita. Tambahan pula fitnah sekarang ni banyak. Bawakan hak bab akidah ni hak pesen goreng tu. Pesen goreng tu. Orang nak cerita bab itiak usul, nak cerita bab itiak usul ketek. Orang nak cerita bab qada qadar, cerita bab qada qadar ketek, tapi goreng je. Tak betul-betul pun dia cerita. Tak kenal-kenal punya sebenarnya. Ahli sunnah macam mana, Qadariyah, Jabariyah, bab itiak usul macam mana, tak tahu pun, tapi nak tiru ketek ni. Belajarnya tidak, apanya tidak. Cerita bab qada qadar nak cerita ketek, tapi cara reka je lah. Ini banyak pesen tu. Kita akidah kena kejar. Satu-satu akidah kena kejar. Barulah selamat kita, barulah lepas fardu ain kita nisbah ilmu tauhid. Dan ada pun dalil tafsili, mereka itu dalil yang dikuasa atas menetap akan dia. Ni panjang dah lah. Dalil tafsili fardu kifayah. Wallahu a'lam.